Right, Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. Selamat pagi semua. Okay, kita start lagi dulu kita sekarang, okay? Sekarang kau 11.32. Alright, so hari ini 21 bulan 3 2024. Macam biasa, kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So, terdapat banyaknya catalyst dan harus berjaga-jagalah. Kemungkinan besar pasaran akan bergerak dengan volatile seperti semalam. Dan semalam keputusan FOMC masih lagi kekal 5.5% tiada perubahan. Alright, so untuk euro US dollar, so buat masa kini apa yang berlaku ianya melonjak ke paras positif selepas keputusan Fed tidak mengubah polisi monetarinya pada bulan ini dan memberi bayangan awal akan menurunkan kadar faedah sebanyak 3 kali di antara 5.25%. So kemungkinan besar daripada 5.5% akan turun 25 basis point, iaitu ke paras 5.25% untuk tempoh jangka masa yang terdekat nanti. Kemungkinan pada tahun ini tetapi tidak tahu bulan berapa. Okay, dan daripada sudut teknikal pula, paras harga menutup atas daripada peaks ataupun it close above the peaks from the previous peaks, okay. Trough close above the previous peaks, okay. Dan disokong oleh Kijun Sen sebagai paras sokongan dan RSI juga gagal untuk breakout daripada midpoint line, memberi indikasi momentum lebih cenderung untuk ke arah bullish. Jadi kalau kita lihat pada tempoh hari, kalau kita lihat dekat sini, okay, kenaikan adalah disebabkan oleh apa? Yang pertama, kalau kita tengok, ini adalah semalam ini adalah hari ni. Candlestick hari ni yang ini. Ini adalah semalam. Dan sebelum itu, trough close above the previous peaks. So, when trough close above the previous peaks, apa yang dia bagi tahu? Ada tendency that the price will continue it upwards momentum. Kalau kita tengok kat sini pun, this is a bottom reversal. And then a higher series of peaks and trough it has been formed. So, kejatuhan ini adalah untuk dia pull back to give you a better price for entry. Okay, dan seterusnya paras harga juga disokong oleh Kijun Sen daripada Ichimoku Kinko Hyo dan seterusnya breakout from Senko Spanbi daripada Ichimoku punya bearish Kumo Cloud dan it act as a resistance level. So currently dia dah break dan kita jangkakan akan ada kenaikan yang seterusnya kerana kelemahan di dalam USD adalah disebabkan oleh keputusan Fed yang tidak menurunkan ataupun menaikkan kadar faedah, ianya menetapkan pada kadar yang sama 5.5%, jadi tiada manfaat buat pelabur untuk memasuki ke dalam instrumen fixed income dan sebagainya yang memberikan return daripada segi yield. Dan seterusnya Fed juga mengumumkan akan menurunkan kadar faedahnya sebanyak 3 kali pada tahun ini, tetapi kita tak tahu bulan berapa. Dan seterusnya kalau kita lihat RSI, so RSI berada midpoint line. So that's why kalau kita menggunakan RSI ni, kita kena berhati-hati apabila dia mencapai paras midpoint line. Okay, sekiranya ianya gagal untuk breakout daripada midpoint line ini, ada tendency that the price will reverse to the upside. Alright? So, berjaga-jagalah dekat midpoint line, which is 50 punya area. Right? Dan yang seterusnya untuk gold. So, gold mencipta sejarah harga yang tertinggi lagi pada sesi dagangan Asia semalam. Amerika Syarikat semalam selepas keputusan FOMC dilaporkan. Okay, dan peningkatan di dalam paras harga sudah pun dijangka di dalam analisa semalam dengan adanya pembentukan trough yang lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya. Jadi kalau anda dapat lihat, yang ini adalah comparison di mana kita buat intermarket analysis. Kalau anda berada dekat dalam saya punya market outlook semalam, saya dah bagi tahu di mana US 10 yield telah pun membuat top reversal di carta H4 dan ada tendensi untuk dia melakukan kejatuhan. Jadi apabila US 10 yield dalam keadaan kejatuhan, sudah pasti gold akan didagangkan secara positif. Dan kalau anda dapat lihat dekat sini, mungkin saya kena zoom sikit. Tak boleh. Okey, kejap saya nak cari tempat. Kalau anda dapat lihat kat sini, this is the last trough. And then the trough yang seterusnya, dia close above daripada trough yang terakhir ni. Jadi dia dah bagi tahu kita dah semalam di mana ada potensi untuk dia melakukan kenaikan lanjutan. Kerana kalau dia nak buat kejatuhan yang lebih rendah daripada sebelum ini, trough yang ini kena close below this. Okay, trough yang ini kena close below this. Baru kita jangkakan akan berlakunya kejatuhan. Tetapi semalam dia dah bagi kita hint di mana ini adalah trough yang terakhir berbanding daripada sebelumnya yang lebih rendah.
Okay, so trough yang ini lebih tinggi daripada trough yang sebelumnya. Jadi bermaksud dekat sini ada potensi untuk dia melakukan reversal. Right? So kalau kita tengok based on chart pattern ataupun pattern yang saya selalu tunjuk bottom dengan top reversal, ini pun adalah bottom reversal. Okay, salah satu pembentukan bottom reversal. Tetapi macam mana kita nak tahu yang dia nak naik adalah dengan melihat lower time frame. One time frame lower pun dia dah bagi tahu kita yang ada potensi untuk dia melakukan kenaikan. Tetapi dekat daily ni pun dah cukup jelas lah dia bagi tahu kita di mana trough ini close above the previous trough yang terakhir ni. Okay, dan kalau anda dapat lihat, ini adalah analisa semalam yang saya lukis. Saya siap tulis lagi dekat sini. Saya tak tipu, saya tak ada ubah apa-apa pun. Anda boleh lihat saya punya market outlook semalam dan juga video recording dekat dalam YouTube yang saya sudah post pun dekat dalam Telegram saya. Anda boleh lihat penjelasan saya. Kenapa saya jangkakan ataupun saya tanda soal kat sini. Adakah akan berlakunya potential reversal? Kerana saya sudah melihat closing price ini, trough ini lebih tinggi daripada trough yang terakhir. Walaupun peaks is getting lower, but the trough is getting higher. So, there is a lot of tendency that the price could break out to the upside. Alright? Yes, saya ada jual semalam, but then, apa yang berlaku? Okay, sekiranya saya tidak membuat satu penilaian yang lebih lanjut, ataupun apa orang panggil, penilaian yang macam ini yang saya buat pada pagi, of course saya akan MC. Okay? Tetapi apa yang berlaku, kita dah dapat detect awal-awal di mana kemungkinan besar akan ada potential reversal. So that's why harus berjaga-jaga. Setiap kali you entry, letaklah SL, okay, ataupun BE supaya anda dapat safeguard your portfolios. So market can move in a random path, okay, based on Burton Malkiel punya buku, you boleh baca, okay, random walk theory. So market ni boleh bergerak secara rawak, tetapi kalau saya akan based on market structure itself. So market structure dah bagi tahu kita dah ada potensi untuk dia melakukan reversal. Alright. Okay. So lagi satu tak ada apa. So besok kita ada webinar malam. Saya sudah post dekat dalam Telegram A-Market. Anda boleh pergi ke A-Market punya Telegram. Ataupun nanti saya akan post dekat dalam Telegram saya juga untuk join. So itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat.